hati, langkah tidak berhenti, melangkah impian terengganu Darul Iman, maju berkah sejahtera. Maju terengganu, maju di bawah suluhan wahyu, rakyat berdaya saing, kita gerak seiring, tiada yang ketinggalan, kerana adil pengagihan, juga seimbang tumpuan, bersama kita buktikan, berkat bumi ini dengan hasil bumi, jangan dikufuri, wajib disyukuri, nikmat untuk semua, rahmat Maha Esa, tegakkan syariatnya, semua bahagia, negeri akan maju, berdampak hibah, walaupun sejahteralah Darul Iman di bawah naungan Islam dan ihsan. Kebajikan, keadilan, kemajuan, kedamaian dinikmati, diwariskan, dilindungi, dipertahankan. Dan dijamin untuk semua, maju berkat sejahtera, tekad kami, impian semua, maju berkat sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jadi untuk memberkati lagi majlis kita pada malam ini, marilah sama-sama kita membukanya dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini kita dapat lagi meneruskan talaqi online kita, talaqi online mingguan bersama dengan Al-Fadil Ustaz Abu Usamah Muhammad Hanafiah bin Haji Hussein, iaitu mari jawatan Ustaz Mudir Pondok di Kemasik. Dan tidak lupa juga kepada seluruh muslimin muslimat yang sentiasa support join kelas kita pada setiap malam. Jadi seperti biasalah, sebelum saya serahkan kepada Al-Fadil Ustaz, pengumuman biasa ataupun pengumuman penting. Sesiapa yang nak taja, beri sumbangan ataupun yang berkaitan dengannya, bolehlah berhubung dengan nombor yang berada di bawah tu. Nombor sama ada nombor WhatsApp ataupun nombor akaun. Dan asatizah kita ataupun muslimin muslimat yang join ini minta tolong kita pakat-pakat share kepada orang lain. Mudah-mudahan dengan kita share ni, orang lain juga dapat manfaat dengan kuliah kita ataupun majlis kita.
InsyaAllah. Jadi tanpa melengahkan masa, dengan ini majlis menjemput dan mempersilakan Al-Fadhil Ustaz untuk meneruskan talaki online kita pada malam ini. Dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير اللهم افتح علينا فتوح العارفين ووفقنا توفيق الصالحين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Mang Belaga hafizahullah subhanahu wa ta'ala. Pihak penganjur, tidak lupa juga kepada Al-Fadhil Ustaz Sado yang bersama dengan kita pada malam yang mulia ini, dan tuan kedah kita yang memberi ruang kepada kita pada malam ni untuk kita buat majlis talaki kitab Minhajul Talibin karangan Imam Nawawi, anjurang doa Bulu Gading. Jazakumullahu anna khairah. Muslimin muslimat yang mengikuti pengajian kitab Minhajul Talibin, semoga semuanya dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Okay, kita sambung balik pengajian kitab Minhajul Talibin karangan Imam Nawawi rahimahullah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi dalam perbincangan berkenaan dengan syarat mengikut imam, ataupun betul, syarat mengikut imam. Katanya wa idza jama'ahuma masjidun sahha liqtida wa in ba'udatil masafatu wa halat abniyah. Itu dah situ. Kejap mana ya. Bawa sikit tulisannya. Okey. Katanya fa in kana fi bina'ain ka sahnin wa suffatin aw baitin فطريقان أصحهما إن كان بناء المأموم يمينا أو شمالا وجب اتصال صف من أحد البنائين بالآخر. Kita masih sekarang ni masih dalam perbincangan berkenaan dengan syarat sah mengikut imam. Apabila kita sembahyang berjamaah, dia perkataan jamaah ni adalah berhimpun imam dan makmum pada satu tempat. Jadi kalaulah makmum berada pada tempat yang lain, imam berada pada tempat yang lain, maka tidak dinamakan sebagai berjamaah. Maka disyaratkan mesti berhimpun makmum dan imam pada satu tempat. Okey. Kalau tidak berhimpun pada satu tempat, maka tidak sah. Sebab tidak dinamakan berjamaah. Okey, ini mengikut pandangan mazhab Imam Syafi'i. Katanya fa in kana fi bina'ain, maka jika adalah kana kembali kepada imam dan makmum, fi bina'ain berada dalam dua binaan. Maksudnya binaan imam lain daripada binaan makmum. Jadi apabila binaan imam lain daripada binaan makmum, jadi imam dan makmum dia tidak berhimpun pada satu tempat. Apabila tidak berhimpun ataupun tidak berhimpun pada satu tempat, maka masalah sembahyang berjemaah dia bermasalah. Dia nak contoh dulu, lagu manakah dua bina? Kasahnin, seperti sahan. Dia sahan, kalau kita nak faham sahan gini. Kalau kita berhati rumah orang Arab dia rumah, tapi patut tengah dia ada ruang. Itu dipanggil sahan. Kita kata halaman. Jadi rumah dia, rumah keliling tu, patut tengah dia ada ruang yang tak ada atap. Itu dipanggil sahan. Baik, okey, contoh sahan. Wasufah, sufah ni serambi lah. Kita di sana ada benda sahabat Rasulullah yang dikatakan sebagai ahlus sufah. Sahabat Rasulullah yang duduk di serambi masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Au baitin, ataupun rumah. Maka ketika tu fatariqan, maka ada dua tariq. Dalam mazhab Imam Syafi'i ada dua tariq. Maksudnya dua tariq. Jadi ulama yang meriwayatkan permasalahan ni ada dua. Ada dua golongan. Itu maksudnya dua tariq.
Asahhuhuma, yang paling sahih daripada dua tariq ini adalah begini, hak yang paling sahih. Tapi hak yang paling sahih di sini mengikut apa hak yang ditarjih oleh Imam Rafi'i. Nanti kita akan tengok apa hak yang ditarjih oleh Imam Nawawi, bahawasanya tariq yang kedua adalah hak yang lebih sahih. Nanti kita tengok dulu apa hak yang ditarjih oleh Imam Rafi'i. Okey, Imam Rafi'i dia kena tengok gini. Ini yang buat kesimpulan lah sikit. Baru kita baca supaya mudah. Imam Rafi'i dia tengok makmum saat itu duduk belakang imam ke ataupun duduk tepi imam sebelah kanan, sebelah kiri. Sekarang ni gini, makmum duduk dalam satu bangunan, tok imam dalam satu bangunan yang lain. Jadi apabila makmum dengan tok imam duduk dalam dua bangunan yang berbeza, jadi dia tidak berhimpun pada satu tempat. Apabila tidak berhimpun satu tempat, sedangkan berjamaah adalah sembahyang yang berhimpun makmum dan imam pada satu tempat, jadi keadaan itu bermasalah. Okey, jadi mengikut Imam Rafi'i, dia kena tengok bangunan makmum dengan bangunan imam saat ni di mana. Kalau di belakang, bangunan imam duduk depan, bangunan makmum duduk belakang, lain daripada bangunan imam bangunan makmum berada di sebelah kanan bangunan imam atau sebelah kiri bangunan imam. Dia lain. Itu mengikut pandangan Imam Rafi'i. Okey, bagaimana hukum dia? Katanya in kana bina'ul makmum, jika adalah binaan makmum yaminan, sebelah kanan imam, yaminan ay yaminan lil imam ataupun yaminal imam, au shimalan ataupun kiri. Jadi bangunan, okey kita kata gini, ini bangunan imam, nampak? Ini bangunan imam. Okey, ini bangunan imam, ini bangunan makmum. Jadi sebelah kanan ataupun sebelah kiri. Okey, begitu. Dia lain daripada bangunan imam depan, bangunan makmum belakang. Lain. Tapi tak boleh lagi ni, bangunan makmum depan, bangunan imam belakang, tu tak boleh pula. Dia tiga lah, kanan, kiri, belakang. Okey. Kalau bangunan imam, bangunan makmum tepi, kanan ataupun kiri, ketika tu wajibat tisadu saffin min ahadil bina'ain bil akhar. Wajib bersambung saf daripada salah satu daripada dua binaan itu bil akhar dengan binaan hak yang satu lagi. Okey. Tok imam duduk sini. Okey, makmum berada di sini. Ini bukan masjid Kalau masjid itu masalah lain, ini bukan masjid. Okey, tok imam duduk sini. Makmum duduk sini. Makmum hak yang duduk dalam bangunan imam. Makmum hak yang duduk dalam bangunan lain mesti kena bersambung saf bangunan hak yang duduk belakang imam dengan dia. Okey, sekarang ni makmum duduk tempat lain, imam duduk tempat lain. Apabila duduk tempat lain, maka mesti kena ada pertambatan di antara imam dengan makmum. Maka pertambatan tersebut mengikut pandangan Imam Rafi'i mesti kena bersambung saf yang berada dalam bangunan imam dengan saf yang berada dalam bangunan makmum. Okey, itu mesti kena bersambung. Bersambung tu sebagai penambah di antara makmum yang duduk dalam bangunan lain dengan imam berada dalam bangunan yang lain. Mesti kena ada pertambatan. Lepas tu wala tadurru furjatun la tas'u waqifan fil asah. Kalau ada ruang di antara saf yang berada di belakang imam dalam bangunan imam dengan saf yang berada dalam bangunan hak lagi, hak yang berada di kiri ke kanan ke, kalau ada tidak bersambung. Okey, kalau tidak bersambung bermasalah. Kalau bersambung baru sah. Tapi kalau sekiranya ada furjah ni kita kata ada lubang. Dia furjah makna lubang lah. Biasa kalau dalam bab tajwid antara perbincangan yang tajam adalah dalam bab furjah dengan iqbaqus syafatain, furjah ataupun rapak, yang ketika nun mati berjumpa dengan ba ataupun mi mati berjumpa dengan ba. Adakah ketika tu kena rapak bibir mulut ke ataupun kena buka sikit ke biar nampak gigi, ada orang kata boleh masuk ke tak, tu perbincangan yang panjang sungguh lah dalam bab tajwid. Tapi kebanyakan ulama qurra Syam kena rapak, qurra Mesir kena buka. Kita nak faham furjah lah, kita bukan nak bincang bab tu. Kita nak faham furjah. Furjah ni maksudnya ada ruang. Ada lubang, ada ruang. La tas'u waqifah, yang tidak telus waqif, orang yang berdiri. Maksudnya ruang yang sempit yang tidak memuatkan seorang tengah tu. Seorang pun tak boleh nak letak tengah tu. Maka tidak memberi mudarat. Tetapi kalau ada ruang di antara saf bangunan imam dengan saf bangunan makmum saat itu, ada ruang tengah tu yang boleh letak seorang,
maka ketika itu memberi mudarat. Ini mengikut fil asah. Okey. Wa in kana khalfa bina'il imam, jika adalah makmum berada di belakang binaan imam. Tadi kiri kanan. Ni belakang. Tok imam ni binaan tok imam. Nampak orang ni binaan tok imam. Okey, hak ni binaan makmum. Ni binaan tok imam. Hak ni binaan makmum. Jadi belakang. Ketika itu fasahihu, fal qaulus sahih, pandangan yang sahih adalah sihhatul qudwati. Sah mengikut imam, tapi bisyarti alla yakuna bainas saffain, dengan syarat bahawa tidak adalah di antara dua saf akthar min thalathati adhru'. Syarat di antara tidak ada di antara dua saf lebih daripada 3 hasta. Lebih daripada 3 hasta. Maksudnya jangan benda jarak di antara saf yang pertama dengan saf yang kedua lebih daripada 3 hasta. Hanya sekadar 3 hasta itu tidak menjadi masalah. Kan tu di antara tu imam duduk bangunan depan, makmum duduk bangunan belakang. Maksudnya kalau hanya saf yang berada pada bangunan tu imam dengan saf yang berada pada bangunan makmum saat itu, jarak dia tidak lebih daripada 3 hasta, maka di situ ada pertambatan di antara imam dengan ataupun di antara makmum dengan imam tersebut. Tapi kalau jauh maka dipanggil putus pertambatan, maka dikirakan berada pada tempat yang berbeza, maka tidak sah berjemaah dia. Okey, itu tariq yang pertama. Wa tariqus tsani, tariq yang kedua, la yushtaratu illa al-qurb, tidak syaratkan melainkan hanya hak yang disyaratkan dekat sahaja. Maksud tidak disyaratkan melainkan dekat, maksudnya adalah apa yang disyarat dekat, bersambung tidak disyaratkan. Itu tariq yang kedua. Maksud dekat di sini adalah tidak lebih di antara imam dan makmum di atas 300 hasta. Tadi 3 hasta saja, ni 300 hasta. Jangan lebih di antara imam dengan makmum 300 hasta sahaja. 300 hasta lebih kurang dalam 150 meter lah, lebih kurang. Baik, dah kira lah binaan makmum berada sebelah kanan imam, sebelah kiri imam, ataupun binaan makmum berada di belakang imam. Itu mengikut tariq yang kedua. Kal fadha, seperti di padang. Sebagaimana kalau kita sembahyang di padang, mesti jangan jauh di antara imam dengan makmum 300 hasta. Jadi benda yang jarak di padang dengan bangunan yang berbeza sama, mengikut tariq yang kedua. Tapi dengan syarat illam yakun hail, tidak ada jika tidak ada hail, penghalang. Jangan ada penghalang di antara imam dan makmum, penghalang yang boleh makmum pergi kepada imam tanpa membelakangi kiblat. Au hala babun nafiz, ataupun menghalang oleh pintu yang dapat terus kepada imam. Itu mana au hala ataupun menghalang pintu yang terus kepada imam. Sama ada tidak ada penghalang langsung, tapi kalau ada penghalang tapi masih lagi boleh pergi kepada imam, itu tidak menjadi masalah. Katanya fa in hala, maka jika ada penghalang, menghalang ma yamna'ul murur, benda yang menghalang untuk pergi kepada imam. La ru'yah, tidak melihat. Maksudnya masih lagi boleh melihat imam, nak pergi je tak boleh. Maka ketika itu ada fawajahan, maka dua wajah dalam mazhab Imam Syafi'i. Pandangan yang lebih sahih adalah tidak memadai. Okey, contoh gini. Kita kata ada pagar di antara imam dan makmum. Ni bukan dalam masjid, ni luar masjid. Ada pagar di antara imam dan makmum. Jadi sekarang ni apabila imam dan makmum ada pagar depan, ada pagar, jadi bermakna imam duduk tempat lain, makmum duduk tempat lain. Sebab ada penghalang. Maka untuk menambah di antara imam dan makmum duduk pada tempat yang berbeza, mesti pertambatannya adalah kena ada ruang yang boleh makmum sampai kepada imam. Mesti kena ada ruang yang boleh makmum sampai kepada imam. Kalau tidak ada ruang yang boleh makmum sampai kepada imam, maka bermakna imam berada pada tempat lain, makmum ada pada tempat lain, maka tidak jadi jemaah tersebut. Okey, katakanlah penghalang ada. Nak pergi kepada imam je tak boleh, tapi masih lagi nampak imam. Maka di situ ada dua pandangan. Pandangan yang mu'tamad tidak sah, tapi pandangan yang kedua sah. Ini di padang belaka. Dalam masjid hukum dia lain. Dalam masjid ada dinding ke, ada apa ke, waktu tak ada masalah. Yang penting ada pintu yang boleh sampai kepada imam walaupun membelakangi kiblat. Baik. Au jidar, ataupun ada dinding.
batalat bittifaqi tariqain, ataupun kalau ada dinding, hak tu ya dinding ni bukan setakat menghalang untuk pergi kepada imam, melihat pun tak dapat juga, ketika tu batalah. Maksud batal di sini tak jadi, tak sah ikut imam. Tu batalat dengan maksud lam tasih al qudwah, tidak sah mengikut imam bittifaqi tariqain, dengan sepakat dua tariq tadi. Okey, lepas daripada tu tengok ni kata Imam Nawawi, qultu, aku berkata, at-tariqu tsani asah, tariq yang kedua lebih sahih berbanding dengan tariq yang pertama. Jadi dalam masalah ni khilaf di antara Syekh Ibn Hajar dengan Syekh Ramli. Silap. Khilaf di antara Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i. Tukar di antara Syekh Ibn Hajar dengan Syekh Ramli. Tukar. Tukar sebab ni kebetulan anda tulis Muwafiq Masbu' ni Ibn Hajar Ramli. Ni pun sebut Ibn Hajar Ramli juga. Okey, batal dengan sepakat dua tariq. Qultu at-tariqu tsani asah, kata Imam Nawawi, tariq yang kedua lebih sahih. Jadi tariq yang kedua ni maksudnya kalau tu imam duduk dalam bangunan yang lain, makmum duduk dalam bangunan yang lain, pastikan jangan ada jarak di antara imam dan makmum lebih daripada 300 hasta. Walaupun saf tidak bersambung, tu tidak menjadi masalah. Itu apa yang ditarjih oleh Imam Nawawi. Allahu a'lam. Katanya wa in sahha iqtida'u fi bina'in akhar sahha iqtida'u man khalfahu wa in hala jidarun bainahu wa bainal imam. Jika sah mengikut imam dalam binaan yang lain, maka sah juga mengikut mereka yang di belakangnya. Dan jika, sekalipun menghalang oleh dinding di antaranya dan di antara imam. Okey. Katakanlah tu imam duduk dalam nampak dah nampak siap. Okey. Jelah. Okey. Nampak sekarang? Dia ambil guna dua kamera lah. Jadi boleh belaka. Boleh belaka. Kamera ni guna tak? Okey. Ni benda cara baru Okey. Gini. Katakanlah ni bangunan imam, ni bangunan makmum. Okey, kita buat gini lah mudah nampak. Okey. Ni bangunan imam, ni bangunan makmum. Jadi makmum hak yang duduk bangunan ni, makmum hak yang duduk bangunan ni, ketika sah dia mengikut imam dengan dalam bangunan ni, maka ada makmum hak yang di belakang dia, hak yang ikut tu imam tu. Cuma jadikan dia sebagai maksudnya sebagai mubaligh. Jadikan dia sebagai mubaligh, maka hak ni sah walaupun ada dinding di antara hak ni dengan imam. Dia kadang-kadang gini, kita nak faham ada dinding. Dia kalulah bukan masjid, mengikut mazhab Imam Syafi'i, kalau bukan masjid, tu imam duduk sini, makmum duduk sini, dia mesti kena ada pintu yang boleh sampai kepada imam, yang mana pintu tu mesti kena depan makmum. Maksudnya kalau makmum nak pergi straight kepada imam, boleh tanpa perlu berpaling daripada kiblat. Okey, ini mengikut mazhab Imam Syafi'i begitu. Okey, ketika makmum duduk depan muka pintu ni, okey, jadi dia boleh pergilah kepada imam. Makmum yang belakang dia ni duduk sini. Jadi bermakna ada dinding di antara dia dengan imam. Tapi dijadikan hak ni sebagai mubaligh, maka memada. Sebab itulah ia kena ada seorang yang berdiri di hadapan pintu tersebut untuk menjadi pertambatan dia dengan imam, yang menyebabkan hak yang belakang dia walaupun ada dinding di hadapan dia sah. Sebab hak belakang dia, hak yang duduk sini ke duduk tepi ni, ada dinding sini. Jadi dia nak pergi kepada imam mesti kena pusing kok lain apa semua sekali kan. Maksudnya tidak boleh pergi straight, mesti kena belok ke sana, belok ke sini. Maka ketika tu hak dia sah juga. Itu maksud dia. Katanya wa in sahha iqtida'uhu fi bina'in akhar sahha iqtida'u man khalfahu wa in hala jidarun bainahu wa bainal imam. Jika sah mengikutnya pada binaan yang lain, sah juga mengikut mereka yang di belakangnya. Sekalipun hal maksudnya menghalang oleh dinding di antaranya wa bainal imam dan di antara imam. Okey, habis. Walau waqafa fi 'uluwin wa imamuhu fi suflin aw 'aksihi syurita muhadhatu ba'dhi badanihi ba'dha badanihi. Ni mengikut tariq yang pertama tadi. Ni mengikut tariq yang pertama. Tariq yang pertama tadi, tapi tidak mengikut tariq yang kedua. Tapi hak ni bukanlah pandangan yang ditarjih oleh Imam Nawawi, sebab Imam Nawawi tarjih tariq yang kedua. Hak ni tariq yang pertama tadi. Kan ni? Sekiranya berdirilah ia imam fi 'uluwin, pada tempat tinggi.
sekiranya berdirilah makmum pada tempat tinggi, wa imamuhu dan imamnya fi suflin pada tempat rendah. Maksudnya 2 tikap. Dalam rumah 2 tikap, bukan masjid. Kalau masjid tak ada 10 tikap pun tak ada masalah. Ni bukan masjid. Okey, jadi tikap atas tempat dia lain, tikap bawah tempat dia lain. Jadi kalau tu imam duduk tikap atas, makmum duduk tikap bawah, ataupun makmum duduk tikap bawah, tu imam duduk tikap atas, mesti kena syurita muhadzatu ba'di badanihi ba'da badani. Disyaratkan bertentangan sebahagian badannya, sebahagian daripada badan makmum akan sebahagian daripada badan imam. Mesti kena bertentangan, mesti kena duduk dekat dengan tu imam. Okey, kena dekat. Lepas tu tidak boleh jauh. Kan kalau kita tadi kan, kalau tu imam duduk bangunan ni, makmum duduk bangunan ni, mesti kena bersambung soft ni dengan soft ni. Ia tak boleh renggang sikit. Okey, kalau gini, atas bawah, ia tak boleh tinggi sangat benda ni. Kalau tinggi sangat, tu imam duduk tikap bawah kali, makmum duduk tikap pak, tu tak boleh. Sebab banyak penghalang dia. Kalau boleh, makmum dengan imam saat ni tu duduk bertentangan, lepas tu dekat di antara makmum dengan imam. Supaya ia menjadi penghubung di antara makmum dengan imam. Tapi mesti kena tahu, pergerakan imam tu mesti dah kena tahu. Baik. Ni mengikut tarik yang pertama. Tapi ini bukan tarik yang diterjah oleh Imam Nawawi. Terjah Imam Nawawi dak kira. Yang penting jangan jarak di antara imam dan makmum lebih daripada 300 hasta. Okey. Itu maksud dia. Katanya walau waqafa fi mawat, dan jika sekiranya berdirilah ia kembali kepada makmum fi mawat. Pada mawat ni maksudnya pada di asal mawat ni tanah yang terbiar, yang tidak dimiliki oleh siapa-siapa. Tu pada asalnya gitu mawat. Mawat ni kita kata tanah kerajaan lagi lah, tanah kakak kita tanah kerajaan. Kita tidak dimiliki oleh siapa-siapa. Tu dipanggil mawat. Di kita dalam bab fiqh kita ada dipanggil ihyaul mawat. Dalam bab menghidupkan ataupun kita hidupkan tanah-tanah yang terbiar, yang tak ada tuang. Kita retoh tanah tersebut kan. Sekiranya seorang tu berdiri, makmum tu berdiri pada mawat, pada tanah yang kata saat ni itulah. Wa imamuhu fi masjid, dan imamnya dalam masjid. Okey, ni masjid. Tu imam duduk dalam masjid, makmum duduk tanah. Okey, bukan tanah milik dia, tanah bukan tanah wakaf dak, bukan tanah milik dia. Okey, dia duduk di tanah tu. Fa illam yahul syai'un fasyartu taqarrub. Jika tidak menghalang sesuatu, maka syarat mesti kena dekat. Mu'tabiran min akhiril masjid, ataupun mu'tabaran min akhiril masjid, dikirakan daripada penghujung masjid. Kita baru ni dalam COVID, dia COVID baru ni sembahyang Jumaat lah, macam-macam sembahyang di tempat kita sebenarnya banyak menyalahi pandangan mazhab Imam Syafi'i. Okey, sebenarnya tak ada masalah selama mana pandangan tu pandangan ulama mu'tabar. Cuma kita nak bincang mengikut mazhab Imam Syafi'i. Okey, setiap imam bayang dalam masjid. Makmum siapa? Pintu pagar kunci dah. Orang kunci dah. Dia ada setengah AJK masjid, mudah je. Seorang dua pejam mata je lah. Ada setengah hak kerah. Tadi kawan hamba daripada Kedah, dia telefon. Daripada Kedah, dia telefon. Allah, dia kata memang cukup kerah. Susah dia jaga. Dia kabur hamba lah. Ustaz juga. Dia telefon hamba tadi. Hamba kata, Alhamdulillah Terengganu ni, orang mudah-mudah belaka Terengganu. Terengganu mudah kata. Kalau bak sikit seorang dua, tak ambil kira mana Terengganu. Dua dah tidak menjadi syarat kata. Dia dah, dua dah jadi syarat apa semua sekali. Banyak-banyak perkara lah. Baik. Lepas tu, makmum ada, apabila kunci AJK, benda kunci pagar masjid, tetap membayang di belakang pagar. Tetap sembahyang di belakang. Ini masalah dia. Ini hukum dia yang disebut dalam fiqh mazhab Imam Syafi'i. Okey. Imam duduk dalam masjid, makmum duduk tanah. Boleh ke tak? Okey, mengikut mazhab Imam Syafi'i sah. Tapi dengan dua syarat. Syarat yang pertama mesti taqarrub. Taqarrub ni mesti dekat di antara imam dengan makmum. Dekat ni maksudnya jangan lebih daripada 300 hasta. Tapi perkiraan mu'tabarnya, iktibarnya adalah pada penghujung masjid. Okey, ni penghujung masjid dengan makmum, bukan daripada imam. Ni penghujung masjid dengan makmum. Melainkan kalau makmum melimpah keluar dari masjid yang soft, maka baru kira hujung soft. Kalau tak ada makmum yang melimpah keluar daripada masjid, kena kira hujung masjid. Daripada hujung masjid kepada makmum saat itu, kalau kurang daripada 300 hasta, sah. Kalau lebih daripada 300 hasta, tidak sah. Okey. Cuma bukan kita nak bincang dapat ada fadilat berjemaah. Kita bukan nak bincang tu. Kita nak bincang sah ataupun tidak.
Dia nak dapat fadilat berjemaah, kita tidak boleh jauh daripada imam. Okey. Itu syarat pertama. Syarat yang kedua, mesti tidak ada penghalang. Jadi kalau ada penghalang yang menghalang untuk kita pergi kepada imam, walaupun nampak imam, okey, hukum dia adalah tidak dibolehkan mengikut pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi kalau orang tu sembahyang di luar pagar, sembahyang di luar pagar, itu pagar kunci, memang tak nak pergi kepada imam, walaupun dekat di antara dia dengan imam, maka tidak sah mengikut kaedah mazhab Imam Syafi'i. Maka sebab itulah yang paling comelnya, dia balik lah. Itu paling comel. Dan memang sebenarnya kalau pihak poli pun suruh balik je. Suruh balik je. Memang balik lah. Tapi ni tak ada dah. Bak tu. Mereka setengah negeri lagi lah. Kita Terengganu Alhamdulillah lah. Awal. Buka awal. Kuliah pun awal. Dan banyak lagi. Maksudnya di setengah-setengah negeri ada lagi yang tidak mula kuliah. Kelantan tak lagi. Kelantan tak lagi. Terengganu lama dah. Terengganu hebat apa. Baik. Mu'tabaran min akhir masjid, dikira daripada penghujung masjid. Okey, wa qila min akhir saf. Kata qil daripada penghujung saf, bukan penghujung masjid. Tengok saf dalam masjid mana akhir sekali. Tapi pandangan tu bukan pandangan mu'tamad. Yang mu'tamad kira min akhir masjid. Katanya wa in hala jidarun aw fihi babun mughlaq mana'. Kalau sekiranya menghalang oleh jidar di antara imam dan makmum, ataupun ada padanya pintu tapi pintu mughlaq, ditutup, dia mesti pintu terbuka. Kalau ada dinding, tak ada pintu langsung, ataupun ada pintu tapi pintu tertutup, mana? Maksud mana? Menghalanglah perkara tersebut mengikut imam. Sebab tidak berhubung, tidak bersambung di antara makmum dengan imam, sedangkan makmum berada pada satu tempat, tu imam ada pada satu tempat yang lain. Ketika tu imam duduk tempat yang lain, makmum duduk tempat yang lain, mesti kena bersambung. Apabila tidak ada persambungan, maka tidak sah ikut tersebut. Wa kadzal babul mardudu wasyubbaku fil asah. Sama juga pintu yang tertutup. Saat ni mughlaq ni dikunci. Babul mughlaq maksudnya kunci. Hak ni pintu yang ditutup, dan syubbak. Syubbak ni tikak. Tikak memang ada. Tikak ni orang ni bukan tikak duk atas latar, orang nak masuk ke tikak. Baik. Qultu, berkata oleh aku, kata Imam Nawawi, yukrahu irtifa'ul ma'mum ala imamihi wa aksuh. Makruh tinggi makmum di atas imamnya dan sebaliknya. Melainkan ketika diperlukan. Contoh ahli jemaah ramai, tidak dapat menanggung bahagian satu tikak, maka kita buka tikak yang kedua, tikak yang ketiga, itu tidak menjadi masalah. Illa lihajah, melainkan kerana ada hajat fa yustahab. Tak ada masjid 2 tingkat, 3 tingkat. Pada asalnya, mesti kena duduk pada tingkat yang sama, imam dan makmum. Itu hak yang dilakukan oleh Rasulullah. Cuma, kalaulah ketika ada hajat, keperluan, maka ketika tu tidak menjadi masalah. Tu imam duduk tinggi ke, makmum duduk tinggi ke, itu tak ada masalah. Sebab tu dia kata, fayustahab, maka disunat. Disunat tinggi imam daripada makmum, ataupun makmum daripada imam. Katanya wala yaqumu hatta yafrughal muadzinu minal iqamah. Tidak berdirilah ia makmum sehingga selesai muadzin daripada iqamah. Dia dalam bab kita duduk dalam saf. Lepas tu Bilal qamat sebelum daripada tu imam semayang. Sampai mana sunat kita berdiri? Di sini ada khilaf di kalangan ulama fiqh. Kalau mengikut mazhab Imam Syafi'i, sunat kita berdiri setelah imam muadzin ataupun Bilal selesai qamat. Sampai ke Allahu Akbar, la ilaha illallah, baru sunat kita berdiri. Baik. Sebab dia sunat kita berdiri ketika tu, kerana mazhab Imam Syafi'i dia melihat yang pertama bahawasanya belum lagi masuk waktu sembahyang, melainkan setelah daripada Bilal selesai qamat. Bila selesai qamat baru masuk waktu sembahyang. Maka apabila masuk waktu sembahyang, barulah sunat berdiri. Melainkan, dia ada melainkan kalau sekiranya makmum duk berterabur. Duk terabur kali. Jadi kalau lepas daripada tu Bilal qamat baru berdiri, 5 minit pula baru boleh sembahyang. Duk susung waktu susung ni mu tolak aku. Pergi yang serpang. Makmum kata mu pergi serpang. Duk main gitu lah. Ketika tu kena bangun awal lah. Baik. Wala yabtadi'u naflan ba'da syuru'ihi fiha. Dan tidak
memulalah ia. Maksudnya tidak sunat dia memulakan sembahyang sunat selepas daripada syuru'ihi. Syuru' masuk kembali kepada al-muqim, orang yang melakukan iqamah, fiha fil iqamah. Jadi kalau Tok Bilal qamat dah, dah sunat dah, kita mula sembahyang sunat. Itu maksud la yabtadi. Tidak sunat kita mula sembahyang sunat. Tapi kalau kita sedang sembahyang sunat, maka kita boleh teruskan habis sembahyang sunat kalau kita sempat berjemaah bersama dengan imam. Kalau tidak sempat berjemaah, maka sunat kita berhenti untuk berjemaah dengan imam. Sebab kita mazhab Imam Syafi'i, sembahyang berjemaah hukum dia di antara fardu kifayah dengan sunnah muakkadah. Dah ada dah makmum lain, jadi bermakna bukanlah fardu dah atas kita. Ketika tu sunat atas kita. Baik, jadi bukanlah wajib sembahyang berjamaah. Jadi ketika Tok Bilal qamat dah, masuk dalam qamat, maka kita tidak sunat memulakan sembahyang sunat. Tapi kalau kita tengah sembahyang, fa in kana fihi fa in kana fin nafl, maka jika adalah ia di dalam an-nafl, dalam sembahyang sunat, atammahu. Jadi sempurnakanlah sembahyang sunat. Tapi dia sempurnakan sembahyang sunat saat itu illam yakhsha fautal jamaah, jika dia tidak bimbang luput berjamaah. Luput berjamaah ni dengan salang imam. Maksudnya bukan dia tidak bimbang dan takbiratul ihram bersama imam. Jadi kalau dia tidak bimbang luput berjamaah, sempurna sembahyang sunat tersebut. Biasanya kalau kita sempurna sekalipun, kita buat habis sembahyang sunat, kalau dok baca panjang kita berjemaah dengan imam, kadang-kadang dang rakaat pertama. Baik, wallahu a'lam. Katanya faslun, syaratul qudwati an yanwiyal ma'mum ma'at takbir al-iqtida'a awil jamaah. Syarat mengikut imam mesti berniat makmum bersama dengan takbir mengikut imam ataupun berjamaah. Dia makmum, kalau kita nak jadi makmum, kita kena niat jadi makmum atau niat sembahyang berjamaah. Tapi sebenarnya kita payah juga kita nak fikir makmum saat ni tu dia sembahyang jadi makmum tapi tak niat berjemaah. Payah. Sebab biasa kita makmum ni, kita dah akad takbiratul ihram, mereka lepas daripada Tok Imam akad takbiratul ihram. Tok Imam akad takbiratul ihram, baru kita akad takbiratul ihram. Kita tunggu Tok Imam waswah pula. Allah. Dah akad kita takbiratul ihram kita. Kalau Tok Imam Allah Akbar, baru kita akad. Jadi pun kita saat ni tu akad takbiratul ihram lepas daripada Tok Imam akad takbiratul ihram. Jadi bermakna di situ ada qasak mengikut imam. Tiba-tiba ada juga yang jenis waswah, dia kata ni, dah ingat pun nak niat ikut imam. Dia niat ikut imam ni bukan mesti cakap dalam hati saja aku mengikut imam. Bukan mesti gitu. Ada qasak keinginan untuk mengikut imam. Maka sudah memadai. Macam kita cerita saat ni itulah. Ada kita makmum kan, kita dah akad takbiratul ihram. Mereka Tok Imam akad takbiratul ihram. Lepas dia Tok Imam Allahu Akbar, kita baru Allahu Akbar. Tu ada qasak mengikut imam dah tu. Baik. Dia qasak mengikut imam ataupun sembahyang berjemaah. Wal jum'atu ka ghairiha 'ala sahih. Jumaat seperti selain daripada Jumaat ala sahih, mengikut pandangan yang sahih. Baik, maksudnya sebagaimana sembahyang yang lain makmum wajib kena niat mengikut imam untuk sah jemaah dia, begitu juga sembahyang Jumaat mesti makmum niat mengikut imam untuk sah sembahyang Jumaat dia. Tetapi ada pandangan yang kedua dalam mazhab Imam Syafi'i, tapi ini pandangan yang dhaif muqabil pandangan yang sahih. Dia kata mana sembahyang Jumaat tidak disyaratkan makmum berniat menjadi makmum, tidak disyaratkan berniat berjamaah, kerana sembahyang Jumaat dia tidak terjadi melainkan secara berjamaah. Sembahyang Jumaat disyaratkan berjemaah. Kalau tak niat sekalipun tetap jadi jemaah. Itu dimaksud dia. Katanya falau taraka hadhihi niyyata wa taba'a fil af'ali batalat salatuhu 'ala sahih. Sekiranya tarakah meninggal, maksudnya meninggal tidak berniat makmum, hadhihi niyyah, dia tidak niat mengikut imam, wa taba'a, dan mengikut ia fil af'al, pada perbuatan imam, batalat salatuhu, batal sembahyangnya. Dia ada makmum saat itu, dia tengok Allah Tok Imam ni, Tok Imam ni aku dah ikut Tok Imam Fasik sebagai contoh. Tok Imam Fasik, Allah Tok Imam masalah Tok Imam ni, okey, tak boleh ikut. Dia ada kan gitu kan, ada sebahagian daripada ahli qaryah dia tak boleh ikut seorang Tok Imam. Dia pergi kejut, Allah Tok Imam ni naik hari ni, aku cek molek dah mari dia hari ni. Dia tukar dengan kawan dia. Okey, biarlah, nak balik dah sedap pula. Allahu Akbar. Dah niat pun dia, dah niat ikut dia.
Okey, apa tak niat ikut dia. Jadi bermakna kita sembahyang seorang walaupun tak dalam saf. Kalaulah kita tunggu dia untuk melakukan perbuatan kita, sedangkan kita tidak niat mengikut dia, maka batal sembahyang. Sebab kita telah tidak berniat mengikut dia, dalam masa yang sama kita telah menambahkan pergerakan sembahyang kita dengan pergerakan sembahyang dia, maka batal sembahyang kita. Tapi kalaulah kita buat secara kebetulan, dia habis bersurah, kita habis surah, dia rokok, kita perokok, dia i'tidal, kita i'tidal, maka itu tidak menjadi masalah. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita buat contoh lain lah, kita buat contoh. Dia kadang-kadang kita naik kapal terbang, kita transit di negeri-negeri tertentu, negara tertentu, yang mana negara tu kebanyakan Syiah sebagai contoh. Tiba-tiba kita nak sembahyang, tengok tu imam Syiah, tak batu tuti depan. Allah parah dah. Kita nak tubik kapung dia, set-set dia. Dia kata benda pula. Kata benda tak apa, takut jadi peseng lain. Jadi Syiah ni ia jadi keras sikit kan. Tak apa, duduk sekali dalam tu. Sebagai contoh. Tapi tak niat apa ikut dia. Tak niat. Tapi jangan tunggu lah. Jangan tunggu. Maksudnya jangan kita saat itu habis dah baca kita tunggu. Nak rokok sebelum nak rokok kita tunggu dia rokok dulu. Itu tak boleh. Tapi secara kebetulan waktu tak ada masalah. Dia dah rokok lagi. Kita habis dah baca. Kita baca surah lagi. Nak baca surah lagi ya. Pernah anak cerita tu, anak contoh Syiah tu pernah. Anak transit di mana dulu anak ingat. Tiba-tiba tu imamnya Syiah tak setara. Cuma kita tak semayang, tak ikut lah. Kita buat semayang suku lah. Kalau tanya kita kebor, kita jamuk-jamuk. Kita ingat demo semayang tamang kata. Kita tak boleh semayang ikut demo. Kita buat jamuk kosor. Baik. Wala yajibu ta'yinul imam. Tidak wajib menentukan imam. Ta'yin ni maksudnya menentukan imam. Saja aku ikut mamak. Saja aku ikut dolah. Tak mesti gitu. Saja aku saja ikut imam ni. Tak apalah. Dah ta'yin pun. Dah kenal imam pun tak apa. Siapa imam? Tak tahu orang mana tahu. Kalau kapuan tak apa. Yang penting kita niat ikut dia. Tak wajib ta'yin. Tapi fa'in ayyanahu wa akhta'a batalat salatuh. Kata dah wajib ta'yin imam. Tiba-tiba dia mentakyinkan kau imam. Tiba-tiba tersalah. Batas sembahyang dia. Aku mengikut mamak. Lepas habis salam. Sa'id jadi tu imam. Batas. Sebab dia telah mengikatkan sembahyang dia dengan orang lain. Tiba-tiba dia ikut orang lain. Tak boleh ya. Baik. Wala yushtaratu lil imami niyatul imamah. Tidak disyaratkan bagi imam niat menjadi imam. Pada asalnya imam tidak syarat niat menjadi imam. Cuma kalau tu imam nak dapat pahala berjemaah, dia mesti niat menjadi imam. Cuma dalam beberapa sembahyang wajib tu imam niat jadi imam. Antaranya sembahyang Jumaat wajib niat jadi imam. Antaranya sembahyang sembahyang jamak takdim kerana hujan. Sebab kerana sembahyang jamak takdim kerana hujan disyaratkan buat secara berjamaah. Sama juga sembahyang yang dinazar untuk buat secara berjamaah. Yang ketiga, yang keempatnya sembahyang yang diulangkan. Sebab kena buat secara berjemaah, kau jadi imam, yang niat kena jadi imam. Kata waktu stahab dan disunat niyatul imamah. Fa in akhta'a fi ta'yini tabi'ihi lam yadur. Maka jika tersalah imam pada menentukan orang yang mengikutnya, tidak memberi mudarat. Tu imam, saja aku jadi imam kepada dalah. Tiba-tiba tengoklah mamak jadi tu imam. Saja aku jadi imam kepada dalah. Tiba-tiba tengoklah mamak jadi makmum. Maka tak ada masalah. Sebab tu imam bukanlah wajib niat jadi imam. Katanya wa tasihhu qudwatul muaddi bil qadi. Sah ikut orang yang melakukan sembahyang tunai bil qadi dengan orang yang melakukan sembahyang qada. Makmum sembahyang tunai, tu imam sembahyang qada sah. Begitu juga sebaliknya. Wal muftaridi bil mutanaffil. Dan sembahyang fardu dengan sembahyang sunat. Tu imam sembahyang makmum sembahyang fardu, tu imam sembahyang sunat sah. Dalilnya hadis Mu'adz bin Jabal. Yang mana Mu'adz bin Jabal dia sembahyang Isyak bersama dengan Rasulullah, lepas tu dia balik kampung, dia sembahyang pula sekali lagi jadi imam kepada orang kampung dia. Sembahyang yang kedua sunat, orang kampung dia sembahyang fardu. Wa fi dhuhri bil asri. Pada zuhur dengan asar. Maksudnya sah mengikut zuhur dengan asar. Tu makmum zuhur, tu imam asar. Wa bil ukus. Ukus jamak daripada aks, dan dengan sebalik. Tadi ikut orang sembahyang tunai dengan sembahyang qada.
Orang qada ikut sembahyang sunat, terus balik. Orang sembahyang fardu ikut sembahyang sunat, orang sembahyang sunat ikut sembahyang fardu, boleh. Orang zuhur sembahyang asar ikut zuhur, boleh. Itu makna wabil uqus. Wa kadza dhuhru bis subhi wal maghrib. Sama juga zuhur dengan subuh. Boleh makmum sembahyang zuhur, tu imam sembahyang subuh, wal maghrib makmum sembahyang zuhur, tu imam sembahyang maghrib. Wa huwa, dan iaitu makmum yang sembahyang zuhur, tu imam sembahyang subuh ataupun imam sembahyang maghrib, kal masbuk, seperti makmum masbuk. Lepas daripada tu imam bagi salam, dia kena tambah lagi. Wala tadurru mutaba'atul imam fil qunuti wal julusil akhir fil maghrib. Dan tidak memberi mudaratlah mengikut imam pada kunut. Dah kan subuh kan ada kunut kan, makmum zuhur, jadi makmum tak ada kunut, tak apa, makmum baca kunut lah sebab dia ikut imam, tidak memberi mudarat pun. Dan duduk akhir pada maghrib, kan tu imam rakaat yang ketiga duduk tahiyat akhir dah, makmum duduk tahiyat akhir juga sebab ikut imam, tidak memberi mudarat. Tapi walahu firaquhu idza ishtaghala bihima, tapi harus bagi makmum bercerai dengan imam apabila imam saat itu istighal, sibuk dengan keduanya, dengan kunut dan duduk tahiyat akhir. Tu imam baca kunut, makmum pun cerai daripada imam dengan niat. Begitu juga tu imam duduk tasyahud akhir, makmum cerai terus bangun kepada rakaat yang keempat. Baik. Wa yajuzu subhu khalf adh-dhuhr fil adhar. Dan harus sembahyang subuh di belakang sembahyang zuhur. Tu imam sembahyang zuhur, makmum sembahyang subuh, boleh. Lepas tu dah kan subuh 2 rakaat, tu imam 4 rakaat. Cara dia gini, fa idza qama lis-salitsah, apabila bangkitlah imam kepada rakaat yang ketiga, fa syaa, jika makmum kehendak, faraqahu, dia mufaraqah makmum dengan imam. Lepas tu wasallam, dia beri salam. Dia mufaraqah hidup tasyahud akhir, bagi salam. Wa isya, dan jika berkehendaklah makmum, intadharahu, dia menanti imam dalam tasyahud dia. Lepas tu liyusallima ma'hu, supaya memberi salam bersama imam. Lama 2 rakaat. Imam selesai baru turun tasyahud bersama dengan makmum. Qultu, berkata oleh aku Imam Nawawi, intidharuhu afdal. Menanti imam lebih afdal berbanding daripada bercerai. Wallahu a'lam. Okey. Wa in amkanahu al-qunutu fi tsaniyati qanat wa illa tarakah. Dan jika boleh makmum saat itu kunut pada rakaat yang kedua, qanat. Kalau mungkin akan dia oleh kunut pada rakaat yang kedua, baca kunut. Wa illa tarakah. Jadi kan makmum sembahyang subuh, tu imam sembahyang zuhur. Jadi tu imam tak baca kunut. Makmum boleh baca kunut, dia baca lah. Itu maksudnya qanat. Wa illa tarakah. Kalau tidak dang nak baca kunut, tu imam laju sangat yang tidak, maka dia baca kunut. Tinggallah kunut. Sebab tu imam tak baca kunut. Lepas tu walahu firaqu, dan harus bagi makmum bercerai dengan imam, liyaqnut, untuk membaca kunut. Fa in ikhtalafa fi'luhuma, walaupun berbeza perbuatan keduanya. Kamaktubatin, seperti sembahyang fardu, wa kusuf, dan sembahyang gerhana, au janazat, bukan, walahu firaquhu liyaqnut, harus bagi makmum bercerai dengan imam untuk baca kunut. Okey, habis itu. Fa in ikhtalafa fi'luhuma, jika berbeza perbuatan keduanya, makmum dan imam, sembahyang makmum lain daripada sembahyang imam. Contoh kamaktubatin wa kusuf, seperti sembahyang fardu dan sembahyang gerhana. Sebab sembahyang gerhana ni dia ada 2 kali rakaat, 2 kali qiyam dalam 1 rakaat. Sembahyang fardu 1 rakaat, 1 qiyam je dalam 1 rakaat. Jadi tiba-tiba makmum sembahyang fardu biasa, tu imam sembahyang gerhana. Ataupun makmum sembahyang gerhana, tu imam sembahyang fardu biasa. Ataupun au janazah, atau sembahyang jenazah. Jenazah tak ada rakaat, tak ada tidak, tak ada sujud. Makmum sembahyang fardu, tu imam sembahyang jenazah, ataupun sebalik. Ketika tu lam tasihha ala sahih, tidak sah mengikut pandangan yang sahih. Baik. Jadi untuk malam ni kita rasa kita berhenti sini dulu. Kita tengok kepada soalan pula kalau sekiranya ada. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Okey. Soalan dia ambil baca tak? Ya, boleh. Soalan ni ramai mana? Oh, ramai. Alhamdulillah. Soalan dia, Assalamualaikum Ustaz, daripada Ahmad Hakim, Ustaz Hakim. Ustaz Hakim. Assalamualaikum Ustaz, pada abang dah ni jumpa. Ustaz Hakim Osman. Dia dah tak? Dia? Okey. Bukan? Bukan. Ustaz Hakim Dai. tak ikut lagu. Ustaz Hakim. Ustaz Hakim. Rasa hati Ustaz Hakim tak nak benar dia. Hakim yang mana?
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana imam berada di dalam Kaabah dan tutup pintu serta makmum berada di luar Kaabah tetapi di dalam masjid. Jazakallah khairan. Dia kalau dalam masjid, dalam masjid kalau ada pintu tidak menjadi masalah dalam satu masjid. Cuma masalahnya kalau tu imam duduk dalam Kaabah, makmum duduk di luar Kaabah, tu imam makmum tidak mengetahui pergerakan imam. Dia kan antara syarat dia mesti kena ayya'laman tiqalati imamihi. Mesti kena makmum tahu pergerakan imamnya. Kalau ada skrin, tu tak ada masalah. Wallahu a'lam. Ada soalan. Ada Muhammad. Ada soalan Pak Dan sikit Ustaz. Maaf lagi tajuk. Ada hamba Allah ni sembelih ayam. Tapi sampai sekarang tak mati lagi. Jadi nak buat lagu mana? Dan apa hukumnya? Tapi ada sambungan sikit lagi Ustaz. Untuk soalan ayam dia sembelih tu, orang merah dah butuh. Tapi dia tak mati. Jadi ayam tersebut ana ada WhatsApp pada Ustaz. Ya gini. Dia sembelih dia ada urat-urat yang perlu diputuskan. Apabila urat tu diputuskan, maka sah dah sembelih. Cuma kena tunggu ayam tu mampulah. Kalau ayam tu tak mampu, nak buat warna lagi kan. Okey, dia biasanya tak mampu ni sebab dia ada urat sumbak. Dia ada saluran darah sumbak. Kalau tak mampu, biasa itik serati apa. Lembu pun sama kak. Lembu kalau kita melih, hak lambat mampu tu sebab ada saluran sumbak. Jadi kalau orang pandang, dia kerak saluran tu je sikit untuk keluar darah. Cuma kena tengok molek je lah. Tengok molek. Nanti anda tengok balik video tu lagu mana. Kadang-kadang takut kita kata putus. Rupanya tak putus sekarang. Takut tak putus. Kalau masih putus belaka dah tubik darah hidup lagi. Jing gitu barangkali. Biasa gitulah kan. Ngusik lah gitu. Wallahu'alam. Soalan Abdul Rahim Yusuf Al-Fatani. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Wah Huzaifah dari Pusat Bandar. Hafizahullah. Nak tanya pasal sama pakaian kena najis muwallazah. Okey, first basuhan dengan air tanam. Lepas tu saya bilang sampai tanah semua hilang. Lagi baki 6 basuhan tu saya masuk dalam mesin basuh. Lagi baki 6 basuhan tu saya masuk dalam mesin basuh je. Baju tu saja tanpa letak sabun. Kira sah ke basuhan tu dan macam mana keadaan mesin basuh saya? Perlu untuk saya sama semula ke? Okey, dia kata dia baju dia kena najis mughallazah. Maka mengikut mazhab Imam Syafi'i najis mughallazah kena basuh sebanyak 7 kali basuhan. Salah satu daripada 7 kali basuhan tersebut dengan air tanah. Cuma kita kena faham, salah satu dengan air tanah ni maksudnya mesti kena ada air tanah sekali. Tapi kalau sekiranya dia buat air tanah sebanyak 7 kali. Yang mana air tanah yang 7 kali itu semuanya air mutlak, maka sebenarnya hukum dia tidak menjadi masalah. Sah je. Maksudnya dalam 7 kali itu mesti kena air tanah. Lepas tu yang bukan mesti kita kata kalau buat 7 kali air tanah, tak boleh. Mesti kena 6 kali air mutlak. Dah sebenarnya air tanah tu air mutlak. Air mutlak boleh juga lah, tak ada masalah lah. Cuma dalam 7 kali air mutlak tu kena ada air tanah. Kalau air tanah belaka pun tak ada masalah. Okey. Tapi daripada soalan yang dia bawah ni, kali pertama dia basuh air tanah. Lepas tu dia pun basuh air untuk menghilangkan tanah. Betul tak ayat kita kan? Okey. Jadi sebenarnya dia basuh untuk menghilangkan tanah tu kira kali kedua, kali ketiga, kali keempat dah tu. Kalau sebanyak 6 kali lepas daripada tu untuk menghilangkan tanah saat itu, dia cukup dah 7 kali. Okey jelas kan? Jadi apabila cukup dah 7 kali, dia masuk dalam mesin basuh dalam keadaan kain tu suci. Okey, jelas ha? Okey. Faham dah kan? Dia kata untuk basuhan pertama tu dia basuh dengan tanah. Lepas tu saya bilang tanah semula hilang. Lepas tu dia basuh tau. Tanah hilang. Tanah hilang tu kira basuh berapa kali tanah hilang tu? Dia tak khabar. Lagi baki 6 basuhan tu, dia masuk dalam mesin basuh. Dia gini, dia kata baki 6 basuhan. Fahamlah dah hak yang soalan dia. Cuma mengikut perbuatan dia saat itu, dia tidak berbaki 6 dah. Sebab dia basuh dah sekali. Ia bilah dah dengan, ia bilah mula kan. Tanah saat ni tu, ia bilah mula tu. Jadi,
berbaki tak enang dah. Sebab tu kita tanya tu berapa kali hak yang bilah saat ni tu. Ya bilah bukan, ya tanah hak nak hilang ni ia bukan sekali. Biasa bilah. Okey, jelas kan? Wallah. Keadaan masa-masa dia. Okey, dia kalau benda tu suci dah, maksudnya masa dia bilah saat itu, dia cucuk sekali, 2 kali, 3 kali, banyak kali dia cucuk. Cukup 6 kali, maka kain tu suci, mesin basuh suci. Okey, jelas kan? Tapi kalaulah sekiranya belum lagi, cukup 6 kali, contoh kata dia bilah 3 kali. Okey, air seluk sekali, bilah 3 kali. Jadi tinggal lagi 3 kali. Okey, jelas? 3 kali, 3 kali. Letak dalam mesin basuh, maka kena tengok. Dia mesin basuh ni dia ada jenis hak yang 3 kali datang air. Kalau 3 kali datang air, maka selesai. Suci kok. Wallahu a'lam. Kita ada lagi soalan daripada Ustaz Ahmad Hakim, Ustaz Hakim. Jika dia masuk ke dalam solat dalam keadaan mengikut makmum yang mengikut imam yang lain, macam-macam dia baca. Jika dia masuk ke dalam solat dalam keadaan mengikut makmum yang mengikut imam yang lain, adakah batal solatnya? Adakah perlu bina atau istiqnaf? Okey. Dia antara syarat sah mengikut imam, adalah kita mesti tidak boleh kita ikut. Okey, tidak boleh kita ikut makmum yang sedang mengikut imam yang lain. Wa alla yakuna ma'muman. Maksudnya tu imam kita tu jangan makmum ketika dia jadi imam kita. Kalau lepas daripada dia jadi imam tu, lepas daripada dia cerah dengan imam tu masalah lain. Kalau kita ikut makmum sedangkan dia sedang mengikut imam yang lain, maka tidak sah ikut kita. Tidak sah ikut kita tu tidak sah. Cuma adakah tidak sah ikut kita sehingga tidak sah sembahyang, atau kena kaji semula. Dah ingat, wallahu a'lam. Boleh? Soalan dia, orang Padua Pisang, Ustaz Padua. Kalau Ustaz solat di Masjid Haram, makmum solat di hotel dan nampak imam di bawah, adakah sah? Okey. Ni soalan daripada orang Terengganu ni. Semayang di Masjid Haram. Orang Terengganu Haram. Semayang di Masjid Haram, Masjidil Haram. Okey, semayang di Masjidil Haram. Tu imam duduk dalam masjid, makmum sembahyang di hotel. Okey, kalau mengikut mazhab Imam Syafi'i, makmum sembahyang di hotel tidak sah mengikut mazhab Imam Syafi'i. Kerana di antara hotel dengan masjid yang akan kita kabadah, kalau tu imam duduk dalam masjid, makmum duduk dalam bangunan yang lain daripada masjid. Hotel ni bangunan lain lah, ia tak masuk dalam masjid dah. Maka mesti kena 2 syarat. Syarat yang pertama, mesti jarak di antara imam dan makmum tidak lebih daripada 300 hasta. Syarat yang kedua, mesti tidak ada penghalang, dinding untuk makmum sampai kepada imam. Jadi bermakna kalau hotel dekat sekalipun dengan masjid, tapi oleh kerana ada dinding di antara imam dengan makmum, maka tidak sah mengikut kaedah mazhab Imam Syafi'i. Orang yang buat juga, dia bukan pakai kaedah mazhab Imam Syafi'i, dia pakai kaedah mazhab Maliki. Mazhab Maliki sah. Dan kita pun pernah je sembahyang. Cuma kita nak buat mengikut mazhab Imam Syafi'i, tidak sah. Sebaik-baiknya elokkanlah. Sebaik-baiknya. Wallahu a'lam. Kita ada 2 lagi soalan, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Kalau imam solat subuh dan makmum solat zuhur, imam solat subuh dan makmum solat zuhur, nanti masa imam baca kunut, maka makmum telah memanjangkan rukun yang pendek. Tak baca ke salam makmum tu, Ustaz? Okey, sekarang ni apabila tu imam sembahyang subuh, makmum sembahyang zuhur, tu imam baca kunut, makmum kena baca kunut. Maksudnya kena ikut imam, maksudnya makmum baca kunut kerana mengikut imam. Jadi sekarang ni apabila dia tambah sembahyang dia dengan sembahyang imam, dia kena ikut imam lah. Jadi apabila dia ikut imam, tak ada isu lah. Masalah panjang ke pendek ke tidak, dia tak ada isu sebab dia ikut imam. Itu maksud dia. Wallahu a'lam. Ini soalan terakhir persoalan ni. Maaf, Ustaz nak tanya, Mbak Nabi Maulana Zahra dulu. Ketika Ibrahim. Saya basuh dengan air tanah sekali. Lepas tu saya duk kira beberapa kali. Hanya alihkan bawah air hujan gitu je. Oh, alam. Itu je soalan.
Maaf Ustaz nak tanya. Bab Najmul Lazah tadi tu, saya basuh dengan air tanah sekali. Lepas tu saya tak kira berapa kali. Hanya alirkan bawah air hujan je. Gitu je. Dia sepatutnya dia kena kira berapa kali sebab dalam hadis Rasul kata tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalbu an yaghsilaha 7 marrat. Bersihnya bekah salah seorang daripada kamu apabila dijilat oleh anjing kena basuh sebanyak 7 kali. Bila Rasul sebut 7, maka kita kena basuh 7. Sebab itulah ulama bincang dalam kitab fiqh, kalau kita syok aku basuh 6 ke 7, kena ke 7 kita ambil 6, tambah lagi. Jadi maksudnya apabila syarak menetapkan bilangan, maka kita kena kira bilangan tersebut. Kalau kita tak tahu berapa kali kita basuh, maka kita kena ambil yang yakin. Kalau yakin 5, maka kena tambah lagi 2. Jadi kena kira lah. Cuma kalau hak lepas ada, hamba tak tahu apa. Lepas dah biar. Hak lepas dah biarlah. Hak lepas dah. Hak akan datang. Kena buat molek. Dah apa hak lepas dah biar? Okey, ginilah. Hak lepas dah dia ada pandangan. Dalam mazhab Hanafi kata cukup 3 kali. Dan ada pandangan hak yang mengatakan kalau kalau babi ni cukup basuh sekali. Lepas tu jilatan anjing je hak yang perlu kena basuh sebanyak 3 kali ataupun 7 kali. Kalau mazhab Hanafi wajib, yang wajib 3 kali sahaja. Jadi maksudnya maksih lagi ada pandangan-pandangan hak yang mengatakan boleh lah. Cuma bukanlah hamba nak berfatwa dengan pandangan tersebut. Dah bagi hak yang lepas dah untuk mengelak daripada kesusahan dia. Okey, selesai hak lepas dah. Cuma hak akan datang kena kira balik. Kalau nak kekal di atas pandangan mazhab Imam Syafi'i lelah dia. Gitu. Susah pula. Wallahu a'lam. Ada lagi soalan? Tanya, biasa tanya mau. Kita buka lagi. Ada soalan? Ada. Lagi minum air pula. Gitu. Sudah tak sangat anak yang Ada saja. Maaf, bolehkah kita guna sarana untuk tayammum? Okey, kita tengok sarang anak-anak tu benda. Kalau kita sarang anak tu adalah tanah. Maka boleh lah. Sarang anak tanah ke bukan tanah. Sekarang ni Allah Ta'ala kabur dalam Quran, walam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. Kalau tak ada air, maka mungkin tayammum dengan tanah yang bersih. Jadi tengok, kalau sarang anak tu tanah, maka boleh kita tayammum. Kalau sarang anak tu bukan tanah, tak boleh tayammum. Berasa sarang anak tanah kan, dia ambil daripada tanah untuk buat sarang dia. Cuma dia guna air liur dia, tak ada masalah lah. Dia dah suci je, dia dah najis. Boleh lah guna. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nussina. اللهم بارك لنا في أعمالنا، بارك لنا في أوقاتنا، بارك لنا في كل شيء أعطيتنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم أنزل الرحمة علينا وعلى أهل بيتنا، خصوصا على أهل هذا البيت، على أهل هذه الدكان، وعلى جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz di atas penyampaian dakwah kita pada malam ini. Dan terima kasih kepada semua yang join, yang share, yang beri sumbangan dan sebagainya. Terima kasih juga kepada tuang kedai ni bagi kita guna kedai untuk majlis kita pada malam ini. Kedai Mumin Darwish Durian Burung. Terima kasih atas sponsornya. Dan terima kasihlah kepada semua yang ambil bahagian dalam pengajian kita pada malam ini. InsyaAllah kita akan sambung pula pada malam esok insyaAllah. Jadi yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang yang lemah itu datangnya daripada diri saya sendiri. Marilah sama-sama kita tangguh tasbih. Marilah sama-sama kita tangguh majlis kita pada malam ini. Dengan tasbih kafarah dan suratul As.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.